Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama Farhana Diana Doni, yang kedua Carmila Syafiqah Kadir, yang ketiga Mendy Laiziin, yang keempat Nazirah binti Sim, dan yang terakhir adalah Nurul Masyura Asni binti Sofyan. Untuk topik ini, kita akan mempelajari 6 perkara, yaitu yang pertama ialah perkembangan sejarah peradaban di alam Melayu. Kedua ialah sejarah sosial di Malaysia. Ketiga ialah konsep negara bangsa. Keempat ialah idea bangsa Malaysia. Kelima ialah globalisasi dan pembentukan peradaban majmuk, satu realiti. Dan yang terakhir, pembinaan negara bangsa, cabaran dan hala tuju. Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia adalah hasil daripada gabungan berbagai peradaban besar dunia yang telah berinteraksi dan berkembang melalui sejarah di alam Melayu. Berikut adalah ringkasan mengenai perkembangan sejarah peradaban di alam Melayu. Baiklah, mari kita lihat dengan lebih mendalam mengenai perkembangan sejarah peradaban di alam Melayu dan pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Terdapat 4 zaman prasejarah, iaitu yang pertama, zaman Paleolitik. Manusia awal di alam Melayu hidup sebagai pemburu dan pengumpul. Mereka menggunakan alat-alat batu yang kasar. Yang kedua ialah zaman Mesolitik. Perkembangan alat batu yang lebih halus dan penggunaan alat tulang. Kehidupan masih berasaskan pemburuan dan pengumpulan. Yang ketiga ialah zaman Neolitik. Peralihan kepada pertanian dan penternakan, penggunaan alat batu yang lebih canggih, dan permulaan kehidupan menetap. Yang keempat ialah zaman logam ataupun gangsa besi. Penggunaan logam dalam pembuatan alat dan senjata. Perkembangan teknologi ini membawa kepada pembentukan masyarakat yang lebih kompleks. Seterusnya ialah zaman proto-sejarah. Terdapat 6 aspek. Yang pertama ialah kerajaan Langkasuka. Salah satu kerajaan awal di semenanjung tanah Melayu yang terkenal dengan perdagangan maritim. Yang kedua ialah Kedah Tua, pusat perdagangan dan agama yang penting dengan pengaruh Hindu-Buddha yang kuat. Yang ketiga ialah Gangga Negara, kerajaan yang terletak di Perak juga dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha. Yang keempat ialah Chihtu, kerajaan yang terletak di Kelantan, dikenali melalui catatan sejarah Cina. Yang kelima ialah Loyue, kerajaan yang disebut dengan catatan sejarah Cina, dipercayai terletak di utara semenanjung. Dan yang terakhir ialah Tantan, kerajaan yang juga disebut dalam catatan sejarah Cina, dipercayai terletak di kawasan Pahang. Seterusnya ialah zaman pensejarahan. Terdapat 2 aspek, iaitu Kesultanan Melayu Melaka, pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Melaka menjadi tumpuan pedagang dari seluruh dunia termasuk Arab, India, China dan Eropah. Seterusnya yang kedua, kedatangan kuasa penjajah. Portugis menakluk Melaka pada tahun 1511, diikuti oleh Belanda dan kemudian British. Setiap kuasa penjajah membawa pengaruh budaya dan sistem pentadbiran mereka sendiri. Seterusnya ialah zaman sejarah moden. Terdapat 2 aspek, iaitu kemerdekaan 1957. Malaysia mencapai kemerdekaan dari British pada 31 Ogos 1957. Pembentukan negara bangsa Malaysia bermula dengan usaha yang menyatukan pelbagai kaum dan budaya. Kedua ialah perpaduan dan penyatuan. Usaha untuk membina perpaduan nasional melalui dasar-dasar seperti ekonomi baru, DEB, dan rukun negara. Pendidikan dan bahasa kebangsaan juga memainkan peranan penting dalam menyatukan rakyat Malaysia.
Seterusnya yang terakhir ialah peradaban globalisasi. Terdapat dua peradaban globalisasi. Yang pertama ialah era globalisasi. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah menghubungkan Malaysia dengan dunia luar. Budaya global mempengaruhi gaya hidup, ekonomi, dan politik di Malaysia. Yang kedua ialah interaksi budaya Malaysia. Malaysia terus menjadi titik pertemuan pelbagai budaya dengan pengaruh dari Barat, Timur Tengah, dan Asia Timur. Ini memperkayakan lagi peradaban majmuk di Malaysia. Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia adalah hasil daripada interaksi dan asimilasi pelbagai budaya sepanjang sejarah. Ini telah membentuk identiti Malaysia yang unik dan berbilang kaum, di mana setiap kaum menyumbang kepada kekayaan budaya negara. Nama saya Carmela Syafiqah. Untuk part saya akan bentangkan sejarah sosial di Malaysia, yaitu latar belakang penduduk peribumi. Yang pertama, Semenanjung, yang terdiri daripada orang Melayu dan orang asli. Orang asli terdiri daripada orang Melayu asli seperti Jakun, Temuan, Semelai dan orang laut. Yang kedua, Bumi Putra Sarawak, terdiri daripada kaum Iban, Dayak Darat, Malanau dan peribumi yang lain seperti Kenyah, Kedayan, Murut, Bisaya, Punan dan Penan. Seterusnya, Bumi Putra Sabah, kaum terbesarnya ialah Dusun Kadazan, Murut, Bajau dan Melayu. Suku lain ialah Lodayu, Bisaya, orang Sungai dan Suang Latut. Seterusnya, sosioekonomi penduduk Bumi Putra sebelum kedatangan British. Untuk Semenanjung, pola pertempatan orang Melayu tertumpu di kawasan pantai, muara dan lembah sungai kerana mereka tertumpu kepada aktiviti perikanan dan pertanian. Masyarakat Melayu juga dipengaruhi sistem feudal, iaitu sistem pemerintahan raja atau sultan. Seterusnya Sarawak. Bumi Putra Sarawak tinggal di pesisiran pantai, iaitu kawasan subur antara lembah sungai dan perbukitan. Aktiviti utama mereka iaitu menangkap ikan, menanam padi sawah, pertanian pindah, berburu dan mencari hasil hutan. Seterusnya Sabah. Suku Dusun Kadazan merupakan golongan petani yang mendiami kawasan dataran dan tanah subur di lembah sungai. Suku Murut tinggal di pendalaman mengusahakan tanaman pindah. Kaum Bajau pula tinggal di pinggir pantai menjadi pelaut. Kedatangan imigran dari China dan India telah berlaku pada abad ke-19, di mana titik tolak penting dalam sejarah tanah Melayu bukan saja mengalami perubahan politik, tetapi juga perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan politik telah membawa kepada perubahan sosial, perkembangan perusahaan biji timah dan getah telah membawa kepada kedatangan orang Cina dan India ke tanah Melayu. Hal ini menjadi semakin hebat selepas campur tangan pihak British di negeri-negeri Melayu. Kestabilan politik yang wujud membolehkan eksploitasi ekonomi dan politik sepenuhnya. Dari segi ekonomi, perkembangan perusahaan biji timah dan getah telah menyebabkan kemasukan imigran dari China dan India secara beramai-ramai. Penghijraan imigran China dan India telah mewujudkan masyarakat majmuk di tanah Melayu sehingga ke hari ini. Penghijraan masyarakat luar ke tanah Melayu bukan saja melibatkan kaum China dan India, malah ada orang Indonesia yang datang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Riau dan lain-lain. Terusnya, dasar pecah dan perintah pihak British, di mana konsep masyarakat majmuk lahir daripada imigrasi kaum-kaum China dan India dapat dicirikan dengan perpecahan dan konflik antara kumpulan-kumpulan manusia yang berada di bawah satu sistem. Perpecahan ini dapat dirujuk kepada aspek politik, ekonomi dan sosial masyarakat, di mana orang Melayu banyak terlibat dalam sektor pertanian, orang Cina dalam sektor perdagangan dan perlombongan, manakala orang India bekerja di ladang getah. Untuk poin seterusnya, yaitu perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Yang pertama, British mula memasuki semenanjung tanah Melayu pada tahun 1786 yang menyebabkan penentangan meluas dari orang Melayu terhadap campur tangan dalam urusan pentadbiran tempatan.
Bentangan ini turut berlaku di Sabah dan Sarawak dengan tokoh-tokoh seperti Penghulu Dor Said, Datuk Siam Menggagap, Yam Tuan Tunku Antah dan banyak lagi untuk memperjuangkan hak dan kedaulatan tanah air walaupun usaha mereka sering berakhir dengan kegagalan. Yang kedua, kemerdekaan negara ini mula diperjuangkan secara meluas pada awal abad ke-20, didorong oleh semangat nasionalisme yang berasaskan aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan politik. Gerakan ini diperteguhkan melalui penubuhan persatuan dan akbar tempatan serta kerjasama dalam perikatan antara orang Melayu, Cina dan India di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman. Yang terakhir, pada awal tahun 1956, Tunku Abdul Rahman mengetahui rombongan ke London untuk rundingan kemerdekaan dengan British yang membawa kepada termetarinya perjanjian kemerdekaan pada 8 Februari 1956. Pengistiharaan kemerdekaan Tanah Melayu dibuat pada 31 Ogos 1957 di Melaka. Walaupun negara merdeka pada tarikh tersebut, proses pembentukan Malaysia adalah kompleks dan melibatkan pelbagai reaksi dan perundingan, termasuk Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM, Suruhanjaya Kolbot, Jawatankuasa Antara Kerajaan JAK dan Referendum Singapura. Seterusnya, dasar ekonomi baharu DEB. DEB dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun bermula pada tahun 1971 hingga tahun 1990 sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. DEB dilancarkan melalui rancangan jangka panjang pertama RRJP1 yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Dasar ini bertujuan memulihkan ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud antara kaum, wilayah, dan wilayah yang sama. Yang terakhir, kemodenan dan globalisasi yang didorong oleh teknologi moden telah membawa perubahan besar dalam corak interaksi, nilai budaya dan gaya hidup masyarakat. Teknologi moden seperti media sosial dan internet mempercepatkan lagi penyebaran maklumat, budaya dan tren global. Ini mengakibatkan interaksi antara budaya yang semakin meluas dan pengaruh budaya luar semakin meresap ke dalam masyarakat tempatan. Seterusnya, nilai-nilai tradisional seringkali digantikan atau diubah oleh gaya hidup moden yang berorientasikan kepantasan, kecekapan dan kemudahan. Contohnya, cara berkomunikasi, amalan pemakanan dan hiburan kini banyak dipengaruhi oleh budaya luar melalui teknologi. Walaupun ini membawa kepada kemajuan dalam aspek kehidupan, ia juga mencetuskan cabaran dalam mengekalkan identiti budaya tempatan dan keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Secara keseluruhannya, teknologi moden melalui globalisasi menghubungkan masyarakat di seluruh dunia. Tetapi pada masa yang sama, ia juga mempengaruhi perubahan nilai, budaya dan cara hidup masyarakat secara mendalam. Konsep negara merujuk kepada wilayah kewujudan kelompok manusia, iaitu suatu unit politik yang mempunyai kedaulatan, tanggungjawab dan kuasa menjalankan hal ehwal pentadbiran sendiri. Konsep negara juga, menurut Undang-Undang Antarabangsa, haruslah mempunyai elemen-elemen berikut. Yang pertama, wilayah, kedua kerajaan, ketiga kedaulatan dan yang terakhir penduduk. Untuk konsep bangsa pula, satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan, kaum kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya dan terakhir satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Konsep bangsa merujuk kepada kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara. Kumpulan besar yang ahlinya mempunyai kepercayaan terikat atas asas perkongsian identiti sebagai suatu kumpulan manusia atau masyarakat yang terikat dengan persamaan hubungan sejarah, kebudayaan dan nenek moyang yang sama. Idea bangsa Malaysia merupakan konsep yang diperkenalkan untuk mewujudkan satu identiti nasional yang inklusif, merangkumi semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau budaya. Idea ini juga diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam Wawasan 2020. Maklumat utama konsep ini adalah untuk menyatukan pelbagai etnik di Malaysia menjadi satu bangsa yang harmoni dan bersatu.
Ini penting untuk memastikan pembangunan negara yang stabil dan maju. Elemen-elemen penting idea bangsa Malaysia mempunyai 6. Yang pertama, identiti nasional yang bersatu. Bangsa Malaysia bertujuan untuk membentuk satu identiti kebangsaan di mana setiap rakyat Malaysia tanpa mengira kaum atau agama melihat diri mereka sebagai sebahagian daripada satu negara yang bersatu. Walaupun mengekalkan budaya masing-masing, mereka berkongsi rasa kebanggaan sebagai warga Malaysia. Yang kedua, perpaduan etnik dan keharmonian sosial. Konsep ini menekankan kepentingan perpaduan antara etnik bagi memastikan kestabilan sosial. Ini bermaksud mengekalkan keharmonian di antara kaum Melayu, Cina, India serta masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak sambil menghormati keberbagaian. Yang ketiga ialah kesesaksamaan dan peluang yang adil. Bangsa Malaysia menggariskan pentingnya peluang yang adil dan saksama bagi semua rakyat Malaysia dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan dan ekonomi. Ini untuk mengurangkan jurang perkauman dan memastikan semua lapisan masyarakat mempunyai akses kepada pembangunan yang seimbang. Keempat, pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Di bawah idea ini, keadilan sosial harus diberi perhatian dengan memastikan kekayaan negara diagikan secara adil. Ia juga bertujuan untuk merapatkan jurang ekonomi antara kaum dan memastikan setiap rakyat Malaysia dapat menikmati hasil kemakmuran negara. Kelima, pengukuhan patriotisme. Idea bangsa Malaysia menekankan pentingnya memupuk semangat cinta negara dan kesetiaan kepada Malaysia. Semua rakyat perlu bersatu dalam mengutamakan kepentingan negara dan memelihara keamanan serta kestabilan. Terakhirnya ialah penghormatan terhadap kepelbagaian budaya. Walaupun mengutamakan perpaduan, idea ini tidak menafikan kepelbagaian budaya yang ada. Sebaliknya, ia mengiktiraf bahawa setiap etnik mempunyai hak untuk mengekalkan bahasa, agama dan tradisi mereka, selagi ia melaras dengan prinsip-prinsip negara yang tidak mengganggu keharmonian. Saya Fernandiana Doni. Bagi part saya akan bincangkan tentang globalisasi dan pembentukan peradaban majmuk satu realiti. Globalisasi dan pembentukan peradaban majmuk adalah satu fenomena yang saling berkait dalam dunia moden. Globalisasi dengan kemajuan teknologi dan komunikasi memudahkan pertukaran budaya, ekonomi, dan sosial di antara negara dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan interaksi yang lebih tinggi antara pelbagai etnik dan budaya, mencipta peradaban yang lebih majmuk. Seterusnya, peradaban majmuk merujuk kepada gabungan pelbagai budaya, nilai tradisi yang hidup bersama. Dalam konteks globalisasi, masyarakat ini terdedah kepada pelbagai pandangan dan cara hidup yang dapat memperkayakan pengalaman hidup, tetapi juga boleh menimbulkan cabaran seperti konflik identiti dan kehilangan warisan budaya. Jadi, kesimpulannya, globalisasi bukan saja mencipta peluang untuk kerjasama dan pemahaman antara budaya, tetapi juga memerlukan pendekatan yang bijak dalam mengelola perbezaan antara peradaban majmuk dan perkembangan dengan harmoni. Halo, saya Nazira Sim akan menuliskan pembentangan dengan pembelaan negara, bangsa, cabaran, dan hal tuju. Antara cabaran pembinaan negara bangsa di Malaysia adalah perbezaan etnik dan budaya dengan 3 kelompok etnik yaitu Melayu, Cina, dan India. Setiap kaum mempunyai identiti dan nilai budaya yang berbeza. Perbezaan ini kadang-kadang boleh menimbulkan ketegangan dan salah paham antara kaum. Yang kedua, politik perkauman. Ketidakstabilan politik yang berasaskan perkauman juga menjadi satu lagi cabaran apabila politik dikuasai oleh sentimen perkauman. Usaha perpaduan menjadi sukar dan boleh mencetuskan konflik. Yang ketiga,
ekonomi yang tidak seimbang. Jurang ekonomi antara kaum turut menjadi puncak ketidakpuashatian. Walaupun Malaysia telah menjadi kemajuan ekonomi yang ketara, masih terdapat perbezaan yang jelas dalam pengagihan kekayaan. Ini boleh menyebabkan rasa tidak adil dan ketidakpuasan di dalam kalangan masyarakat. Hala 7 pembinaan negara bangsa. Yang pertama, pembangunan sosial. Aktiviti sosial yang melibatkan semua kaum juga perlu digalakkan bagi membina jaringan sosial yang kukuh. Yang kedua, dasar ekonomi inklusif. Dasar ekonomi inklusif perlu dilaksanakan untuk memastikan semua kaum mendapat manfaat daripada pertumbuhan ekonomi. Kerajaan harus mengambil langkah proaktif untuk mengurangkan jurang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini termaksudlah memperkasakan golongan yang kurang bernasib baik tanpa mengira latar belakang etnik. Yang ketiga, pendidikan perpaduan. Pendidikan perpaduan harus diberi penekanan. Kurikulum pendidikan perlu mengandungi elemen-elemen yang mempromosikan nilai-nilai perpaduan, toleransi, dan saling menghormati antara kaum. Melalui pendidikan, generasi muda dapat dibentuk dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kepelbagaian yang ada di negara ini. Oke, sekian saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton video ini.